Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syakira binti Razali, nombor metrik I17302397. Okey, pada hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan tentang pecahan kaedah kubra 5. Okey. Asas pecahan kaedah kubra 5 ini mempunyai 16 kaedah dan saya akan membentangkan kaedah 1, 2 dan juga 3. Okey, kaedah pertama adalah fima tasbutu bihil adah, yang bermaksud apa yang kukuh atau ditetapkan oleh adat kebiasaan. Okey. Huraian kaedah dia adalah kaedah di atas berasal daripada persoalan mengenai ketetapan adat kebiasaan. Dengan apa atau dengan cara manakah adat itu dapat ditetapkan? Penjelasannya berkisar oleh beberapa masalah atau hukum furu'. Okey, contoh hukum furu'. Yang pertama adalah ujian terhadap kanak-kanak yang belum baligh dari sudut kemampuannya menghulurkan atau menyerahkan sesuatu barang kepada orang tuanya. Ia hendaklah diuji sekurang-kurangnya 2 kali sehingga menjadi adat kebiasaan dan dimenangkan kebiasaan daripada dugaan terhadap kecerdikannya. Okey. Selalunya kita anggap kanak-kanak yang belum baligh ni dia tak mampu berfikir secara matang. Okey. Maka untuk menjadikan adat kebiasaan untuk menguji tahap kecerdikan dia, kita kenalah uji sekurang-kurangnya 2 kali untuk menjadikan adat kebiasaan. Okey, faham kot? Okey, yang seterusnya, keluar haid atau mani bagi khunsa hendaklah berlaku secara berulang kali bagi membuktikan kelakiannya atau kewanitaannya. Okey, khunsa ni adalah seseorang individu yang mempunyai 2 alat kelamin, iaitu dia ada yang lelaki punya, dia ada yang perempuan punya. Untuk menguji, untuk kita memastikan sama ada dia lebih kepada perempuan ataupun lelaki, dia diujilah dengan keluarnya haid ataupun mani. Okey, keluarnya haid untuk yang perempuan dan keluarnya mani untuk lelaki. Dia kenalah berlaku berulang kali. Contoh, kalau dia lebih kepada perempuan, dia berlakulah haid atas diri dia berulang kali untuk menentukan atau memastikan yang dia betul-betul perempuan. Okey. Yang seterusnya, yang kedua adalah innama tu'tabarul 'adah iza ittaraddat aw ghalabat, yang bermaksud sesungguhnya adat yang diiktibar apabila berlaku berterusan atau kebiasaan dan lebih banyak berlakunya. Okey, menurut Imam Al-Haramain, sesuatu perbuatan atau perkataan yang terdapat di sesebuah masyarakat dapat diterima sebagai adat kebiasaan jika ia kerap berlaku. Kekerapan berlaku menjadi syarat untuk menerima sesuatu adat itu sebagai hukum. Boleh dikaitkan dengan kaedah yang kebiasaan itu bersamaan dengan perkara berdasarkan hakikat. Jika kadang-kala berlaku, ia tidak boleh menjadikan dasar hukum. Okey. Untuk kaedah yang sesungguhnya, adat yang diiktibar apabila berlaku berterusan atau kebiasaan dan lebih banyak berlakunya. Okey, kaedah ni ia boleh diterima jika sesuatu adat itu berlaku berterusan. Barulah adat itu boleh diterima sebagai hukum. Tapi kalau adat itu berlaku kadang-kadang, ia tak bolehlah dijadi sebagai hukum. Okey, contoh dia lah, kita tengok. Seseorang yang melanggan majalah, kebiasaannya langganan tersebut akan dihantar ke rumah walaupun tanpa menyebut penghantaran semasa berlakunya akad langganan. Maka majalah tersebut secara langsungnya hendaklah dihantar. Jika tidak, pelanggan boleh menuntutnya. Okey. Yang kedua, seseorang yang menyewa mesin jahit untuk menjahit pakaian, siapakah yang bertanggungjawab menjadikan benangnya? Pendapat Al-Rafi'i, perkara itu hendaklah mengikut adat kebiasaan. Okey, contoh. Kalau contoh adat kebiasaan, kita yang menyewa ni yang menyediakan benang, maknanya kita lah kena sediakan. Tapi kalau ada kebiasaan kata orang yang menyewakan orang yang menyewakan mesin tu yang kena sediakan benang, maka dia lah yang kena sediakan. Dia mengikut adat kebiasaan. Okey, seterusnya yang ketiga adalah berlaku pertentangan di antara uruf dan syarak. Okey, ia ada 2, adat didahulukan dan syarak didahulukan. Okey, kita terangkan yang adat didahulukan dulu. Okey, adat yang didahulukan ini adalah keadaan atau hal yang tidak berkaitan dengan hukum syarak didahulukan adat kebiasaannya. Contoh,
seseorang bersumpah tidak duduk di atas tikar. Ia tidak dikira melanggar sumpah walaupun Allah menyebut dalam firman-Nya bahawa bumi ini sebagai hamparan. Sebab apa? Sebab adalah kalau kita duduk atas tikar. Kita dalam dunia ni tak haram pun, tak jadi masalah pun kalau kita duduk atas tikar. So, perkara tu tak menjadi satu dosa pun, tak dikira sebagai melanggar sumpah pun. Okey, yang seterusnya, yang kedua contoh, seseorang bersumpah tidak akan berteduh di bawah atap atau bumbung. Ia tidak dikira melanggar sumpah jika ia melakukan hal demikian walaupun Allah menyebut dalam firman-Nya, dan kami telah menjadikan langit sebagai bumbung yang terpelihara dan terkawal. Sebab apa? Adatlah kita dekat dunia ni berteduh bawah bumbung, bawah atap. Kalau kita duduk dalam rumah sekalipun, memang dah kita duduk bawah atap. Kita nak ngelak panas pun kita duduk bawah bumbung juga. Kita cari atap juga, cari bumbung juga. Itu dah menjadi adat. So, kalau kata dia melanggar sumpah, tidak menjadi masalah. Okey, yang kedua, syarak didahulukan. Hal atau perkara yang berkaitan dengan hukum syarak. Okey, contoh seseorang bersumpah tidak puasa. Okey, seseorang tu bersumpah untuk tidak puasa. Tetapi, dia puasa. Itu tidak melanggar, itu tidak kira dia melanggar sumpah sebab apa? Syarak didahulukan. Puasa adalah wajib. So, kalau dia puasa, tidak menjadi masalah. Tidak berdosa pun. Dan kedua, seseorang bersumpah tidak sembahyang. Sembahyang tu adalah perkara yang wajib. Dia bersumpah untuk tidak sembahyang, lepas tu dia sembahyang. Ia tidak dikira melanggar sumpah kerana hukum sembahyang itu adalah wajib. Dia dahulukan yang syarak. Okey, sekian, terima kasih. Binti Ghazali, nombor metrik I17302325. Saya akan teruskan yang keadaan yang keempat, iaitu ta'arudun urfi ma'al lughati. Maksudnya berlaku pertentangan antara uruf dan juga bahasa. Menurut pendapat ulama, perselisihan antara uruf dan adat kebiasaan dengan bahasa hanya berlaku dalam bahasa Arab sahaja. Selain bahasa Arab ialah uruf dan adat kebiasaan, kerana selain daripada bahasa Arab, di dalamnya tidak ada apa-apa makna. Maksudnya kat sini ulama pendapat bahawa yang berlaku daripada sudut bahasa adalah bahasa Arab, bukan bahasa lain. Kalau berlaku pertentangan dengan bahasa lain tu, dia kembali kepada adat kebiasaan ataupun uruf masyarakat. Okey, rumusan kaedah ni ada dua pendapat, tapi saya ambil satu pendapat. Pendapat pertama dijelaskan oleh Qadi Husin serta golongan ulama Syafi'i, diamalkan serta diutamakan sudut bahasa yang merupakan lafaz hakiki yang dijadikan dasar bahasa. Okey, untuk lebih jelas kawan-kawan boleh tengok muka surat 215. Yang kedua adalah kaitan kaedah. Kaitan kaedah ni ada 3, tapi saya ambil 2 sahaja. Saya bacakan maksud dia. Semua bentuk akad itu dibawa atau ditanggung kepada adat daripada sudut khitab dan bahasa yang diucapkan dengannya. Yang kedua, setiap lafaz itu ditanggung terhadap apa yang dikenali atau dimaklumi di kalangan orang ramai daripada sudut matlamat dan pengucapan mereka. Hukum furuk, ada 2 hukum furuk. Yang pertama, hukum furuk berkaitan dengan seorang lelaki, dia menziarahi rumah kawan dia. Lepas tu kawan dia pun hidangkan dia dengan kismis. Tapi lelaki ni tak mau makan. Jadi kawan dia pun cakap, andainya awak tidak makan kismis itu, isteri saya tertalak. Walau bagaimanapun, isteri itu tetap pulang tanpa makannya. Lelaki itu tetap pulang tanpa makannya. Keesokan harinya, ia datang lagi dan sekali lagi dihidangkan dengan kismis tersebut dan ia memakannya. Dekat sini ada 2 pendapat. Yang pertama, ia tidak dikira melanggar sumpah. Yang kedua, ia dikira melanggar sumpah. Okey, untuk jelas dengan pendapat ni, kawan-kawan boleh tengok muka surat 215 untuk kawan-kawan faham pendapat pertama dan juga pendapat kedua. Okey, yang kedua, hukum furuk yang kedua adalah pendapat yang dijelaskan oleh Az-Zailai dan ulama lain. Sumpah didasarkan kepada adat kebiasaan, bukannya dikembalikan kepada hakikat bahasa. Justru itu, seseorang yang bersumpah tidak akan memasuki rumah, ia tidak dikira melanggar sumpahnya jika memasuki gereja atau pagoda Kaabah. Pagoda atau Kaabah. Maksudnya kat sini adalah sumpah yang dia maksudkan adalah sumpah daripada segi adat kebiasaan, bukan dari segi bahasa. Dia bersumpah tak mau masuk rumah, tapi dia masuk gereja. Maksudnya dia tak dikira pun melanggar sumpah. Okey. Kaedah yang kelima adalah kaedah, saya baca maksud dia, semua perkara yang dibawa oleh syarak bentuk mutlak dan tidak ada dasar yang menjelaskannya daripada sudut syarak serta bahasa ia dikembalikan kepada uruf kebiasaan. Okey, huraian kaedah. Kaedah tersebut menjelaskan berkaitan masalah hukum yang ada ketetapan dalam syarak, namun secara mutlak saja. Antara lain, tidak ada sebarang penjelasan dari segi syarak dan tidak ada sebarang dalil yang menjelaskannya dan tidak ada penjelasan dari sudut bahasa. Justru itu, ia hendak dirujuk kepada adat kebiasaan. Maksudnya kat sini adalah masalah hukum yang ada ketetapan dan syarak, hanya hukum hanya secara mutlak je, tapi dia tak ada dalil, dia tak ada penjelasan pun dari segi bahasa dia. Jadi
untuk masalah ni dia kembalikan kepada adat kebiasaan. Hukum furud dia ada 3. Yang pertama berkaitan tempat penyimpanan sepatutnya dalam kes yang berkaitan dengan hukum hudud jenayah pencuri. Yang kedua berkaitan penyerahan barang serta perpisahan di antara penjual dengan pembeli dalam akad jual beli. Yang ketiga berkaitan waktu dan tempoh haid serta kadarnya. Seterusnya pengecualian daripada kaedah. Pengecualian daripada kaedah ni ada 2. Yang pertama, seseorang yang bersumpah tidak akan minum air, itu dikira melanggar sumpahnya apabila ia minum air garam, biarpun ia tidak biasa, tidak pernah meminumnya. Hal tersebut didasarkan pada sifat mutlak dia yang digunakan daripada sudut bahasa. Yang kedua adalah sekiranya seseorang bersumpah tidak akan makan telur, ia tidak dikira melanggar sumpahnya jika makan telur ikan. Hal itu kerana telur ikan pada kebiasaannya tidak digunakan ataupun disebut sebagai telur. Seterusnya pengecualian daripada kaedah. Jual yang ada 2, jual beli mut'ah. Menurut ulama mazhab Syafi'i asalnya tidak sah, tetapi kerana ia sudah menjadi kebiasaan, menurut pendapat yang lebih tepat yang juga disokong oleh Imam Nawawi, hukumnya diharuskan. Jual beli bentuk itu tidak sah dari sudut syarak jika diiktibar atau ditinjau dari sudut lafaznya. Oleh itu ia diharuskan dirujuk kepada uruf kebiasaan yang mengharuskannya. Yang kedua adalah menurut pendapat yang tepat berkaitan tukang dalam kes kerja tukang yang berlangsung dalam adat kebiasaan di mana mereka itu hanya bekerja dalam mendapat gaji. Justru itu mereka tidak berhak mendapat apa-apa habuan lagi sekiranya mereka tidak mensyaratkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyambung pembentangan iaitu kaedah 6, 7 dan 8. Sebelum itu, nama saya Nur Aisyah binti Adi yang bernombor metrik I1730235. Ayat daripada kaedah 6, berlaku pertentangan antara uruf umum dan uruf khas, di mana uruf umum yang bermaksud adat kebiasaan yang berlaku di kalangan semua umat Islam di seluruh negara Islam, yang mana memberi kesan kepada hukum. Manakala uruf khas yang bermaksud kebiasaan yang hanya berlaku di kalangan sesetengah negara umat Islam sahaja, bukan seluruh umat Islam. Huraian kaedah: apabila perkara yang dikhususkan itu tertentu ataupun terhad, tidak ada apa-apa kesan dan pengaruh. Contohnya, seandainya tempoh haid wanita tertentu kurang daripada uruf atau kebiasaan yang berlaku di kalangan-kalangan wanita lain, maka menurut pendapat yang lebih tepat adalah perlu dirujuk kepada umum. Kemudian kaedah yang ketujuh, maksud daripada ayat: uruf dan kebiasaan yang berterusan dalam sesuatu kawasan. Apakah adat kebiasaan mereka itu berada pada kedudukan syarat? Huraian daripada kaedah dapat dimaksudkan adalah sesuatu perkara yang terkenal di kalangan masyarakat sebagai suatu adat kebiasaan, di mana ia mempunyai kekuatan hukum yang sama apabila hal tersebut dinyatakan sebagai syarat yang harus berlaku di antara mereka. Rumusan kaedah dapat membawa maksud apabila orang ramai mengetahui secara umum ataupun menjadi kebiasaan mereka, maka adat kebiasaan sebegitu wajib dijaga ataupun diambil kira kerana ia berada pada kedudukan seperti syarat yang jelas. Di antara hukum yang terbentuk adalah antara hukum furuk yang terbentuk, contohnya seseorang menggunakan barangan orang lain tanpa akad, maka mengikut kepada adat kebiasaan, pengguna wajib membayar sebab ia telah dikira terkenal dalam masyarakat. Seterusnya, kaedah yang ke-8, ayat daripada maksud daripada ayat adalah adat kebiasaan yang menerima pengertian dari sudut lafaz-lafaz, ialah adat kebiasaan yang berlaku pada masa lampau. Huraian daripada kaedah:
dapat dijelaskan dengan pengertian apa yang diambil kira atau diiktibar dalam uruf dan adat. Maka adat dan uruf yang muncul secara tiba-tiba ataupun sekejap tak diambil kira dalam hukum. Hukum furuk. Antara hukum furuk yang terbentuk adalah seseorang pelancong membuat pengakuan dengan nilai 10,000 secara mutlak dalam negara yang bernilai 10,000 di negara tersebut kurang berbanding dengan nilai mata wang di negara. Maka menurut pendapat yang lebih tepat, hukum furuk ia seharusnya menerima nilai mata wang yang kurang tersebut. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Afa binti Ramli Rahman. Nombor metri I181027003. Okey, saya bentangkan yang nombor 9, iaitu istimalu an-nasu hujjatun yajibul amal biha. Iaitu yang diamalkan oleh orang ramai yang merupakan hujah yang wajib beramal dengannya. Okey, kaedah itu sebenarnya berasal daripada kaedah atau juga pengertian dan penyokong terhadap kaedah asal al-adah muhakkamah. Antara lain kaedah pecahan yang membawa maksud kepada segala sesuatu atau perkara yang telah diikuti menjadi amalan kebiasaan masyarakat yang seharusnya diikuti. Okey. Kaedah ini membincangkan tentang amalan kebiasaan masyarakat setempat. Okey. Sumber asal kaedah ialah satu dalil yang mana Nabi SAW pernah menjatuhkan hukuman di kalangan sahabat yang bernama Al-Bara bin Azib berdasarkan adat kebiasaan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Haram bin Muhasiyah daripada bapanya, yang bermaksud sesungguhnya unta betina Al-Bara bin Azib telah memasuki pagar seseorang lelaki serta merosakkan pagar dan pemilik mereka. Rasulullah SAW menghukumnya, yang mana terhadap pemilik harta menjaga harta mereka di siang hari, manakala pemilik ternakan menjaga ternakan mereka di malam hari. Okey, antara hukum furuk yang ada di dalam kaedah ni saya sertakan satu sahaja. Apabila dalam perkara yang tidak ada nas syarak, contohnya perkara yang berkaitan dengan sukatan dan timbangan. Okey, sukatan dan timbangan ini haruslah mengikut adat penduduk sesuatu kawasan dan negeri. Mengikut kebiasaan penduduk setempat lah. Okey, yang ke-10, al-haqiqatu tunraku bidalalatil al-adat. Maksudnya hakikat ditinggalkan dengan ada petunjuk menurut adat. Huraian, apabila berlaku pertembungan di antara hakikat dan majas atau simbolik, hendaklah ditarjihkan atau dikuatkan yang hakikat dan ditinggalkan yang majas atau simbolik itu. Hakikat yang diketepikan ialah apabila hakikat itu mempunyai halangan dan sekatan. Okey. Apabila hakikat mempunyai halangan ataupun sekatan, kita boleh menggunakan majas ataupun simbolik. Contoh furuk dalam kaedah ini ialah seseorang membeli barang dengan membayar deposit atau pendahuluan sahaja. Namun sebelum ia mengambilnya, harga telah naik. Penjual tidak boleh membatalkan jual beli tersebut atau menjualkannya kepada orang lain dengan alasan jual beli belum terlaksana sepenuhnya. Okey. Sekiranya kita beli rumah tu daripada seseorang, tapi masa kita bayar deposit tu, rumah tu belum naik harga lagi. Tapi bila rumah tu dah naik harga, penjual mau nak jual ke orang lain, tidak dibolehkan, walaupun dengan alasan jual beli itu belum terlaksana sepenuhnya. Okey, yang ke-11, al-mumtani'u adatan
mustani'i al-hakikah, yang bermaksud tidak dapat berlaku menurut adat kebiasaan seperti tidak dapat berlaku berdasarkan kenyataan. Yang bermaksud sesuatu yang berkaitan dengan tegahan, sesuatu yang tertegah berlaku atau tidak dapat berlaku itu pada asasnya dan ia tidak dapat dibahagi dan ia tidak dapat berlaku. Huraian bagi kaedah ini. Sekejap ya. Okey, huraian bagi kaedah ini membawa maksud kepada tegahan dari sudut panca idrak atau hissi itu mendapat kedudukan hukum yang sama dengan tegahan sudut syarak. Okey, hukum furuk yang terdapat di dalam kaedah ini ialah seseorang mendakwa barang milik si fulan adalah miliknya namun ia tidak tahu dari manakah asal barang itu diperolehi. Dakwaan tersebut tidak dapat diterima kerana tidak berlaku sudut hakikat serta gambaran yang praktikal. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kaedah ini? Seseorang tidak boleh mendakwa barang yang dia ambil tu barang dia selagi dia tak dapat nyatakan bukti-bukti yang kukuh untuk menyatakan barang itu milik dia. Jadi kita tak boleh menetapkan sesuatu jika tidak ada sesuatu yang hakikat yang dapat ditunjukkan bahawa barang itu milik kita. Okey, setakat tu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Huda Husna binti Khalid. Nombor matrik I17302337. Okey, seterusnya saya sambung berkenaan dengan pecahan kubra pada kaedah yang ke-12, 13 dan ke-14. Okey, kita tengok pada kaedah 12 iaitu maksudnya yang dikira pada benda yang biasa berlaku, bukan pada benda yang jarang berlaku. Okey, contohnya seorang lelaki ini dia berumur 17 tahun, dikira capai tahap umur baligh walaupun dia belum baligh. Okey, kita tengok kepada huraian kaedah. Kebiasaan adat dan uruf dari sudut syarak ini mestilah digunakan secara meluas dan menyeluruh. Okey, ia merupakan kaedah pecahan yang berada pada kedudukan atau berperanan membataskan kaedah asas. Okey, maksudnya kat situ contohnya adat itu yang dijadikan hukum ataupun amalan orang ramai adalah hujah yang wajib beramal dengannya. Okey, seterusnya kita masuk kepada rumusan kaedah. Okey, ia jelas menunjukkan bahawa berlakunya secara berterusan dan meluas diamalkan merupakan dua syarat penting untuk diiktibarkan suatu adat itu. Okey, sekiranya suatu adat itu jarang berlaku dan tidak meluas, ia tidak mengambil kira. Okey, contohnya saya ambil contohnya amalan yang kita selalu amalkan daripada dulu lagi. Contohnya seperti menghormati orang. Okey, amalan ini dia jaranglah kita diajarkan untuk tidak menghormati orang. Okey, seterusnya ia merupakan salah satu kaedah-kaedah yang berbentuk syarat terhadap suatu adat dijadikan berdasarkan dasar hukum, di mana adat kebiasaan sudut perbuatan atau perkataan yang dapat dijadikan dasar hukum ialah yang lebih kerap berlaku daripada perbuatan jarang berlaku. Okey, seterusnya kita tengok kepada kaitan kaedah. Saya hanya mengambil 3 sahaja. Okey, yang pertama, asal iktibar yang biasa berlaku bukan pada jarang berlaku. Yang kedua, jarang berlaku dihubungkan dengan tiada. Yang ketiga, iktibar dengan kebiasaan dan jarang berlaku tiada hukum baginya. Okey, seterusnya kita tengok kepada hukum furuk. Masalah kesaksian tidak diterima sebagai saksi apabila seorang itu ada permusuhan dengan orang yang
akan disaksikan. Kerana kebiasaan saksi demikian tidak mungkin memberi penyaksian secara jujur disebabkan permusuhan. Okey, maksudnya kat situ berkenaan dengan saya ambil contoh berkenaan dengan syarat saksi yang kita pelajari ni, antaranya mestilah baligh, adil, berakal dan sebagainya kan. Macam mana kita nak jadikan saksi tu betul, sebab kat sini macam mana kita nak jadikan saksi tu betul, sebab kat sini kan dia mengatakan bermusuhan dengan seseorang itu. Okey, maka benda tu dia jadi mustahil lah, kerana jika saksi tersebut memberikan penerangan yang palsu dan tidak palsu, dia jadi mustahil. Okey, seterusnya, kadar yang diterima menyeluruh berkaitan dengan hadanah untuk bayi dan kanak-kanak sehingga mereka berusia 7 tahun, manakala had berumur syahwat bagi kanak-kanak perempuan ketika berusia 9 tahun. Okey, seterusnya saya masuk kepada kaedah 13. Okey, kaedah ke-13 ni dia menerangkan berkenaan dengan menentukan dengan dasar uruf seperti menentukan berdasarkan nas. Okey, kita tengok pada huraian kaedah. Dia menjelaskan bahawa uruf dan adat ni kebiasaannya itu diberi bidang kuasa seperti kuasa nas. Okey, khasnya untuk menjelaskan perkara berkaitan dengan kezaliman dalam perkara berkaitan dengan akad muamalah. Okey, contohnya dalam sewaan, nas ni tidak menetapkan secara jelas cara dan bentuk menggunakan manfaat barang sewanya. Okey, justru itu uruf atau adat kebiasaannya yang mengambil tempat pada kedudukan nas. Okey. Rumusan kaedahnya, kaedah ini dia menjelaskan bahawa sesuatu menetapkan hukum yang berdasarkan uruf dan adat kebiasaan yang telah memenuhi syarat-syarat bagi dasar hukum adalah sama kedudukannya dengan penetapan hukum yang didasarkan kepada nas. Okey, kaedah itu banyak digunakan berkaitan dengan uruf-uruf khusus. Sepertinya uruf yang berlaku di antara perniagaan. Okey, kita tengok kepada hukum furuk. Okey, uruf dan adat ni dia menetapkan cara penggunaan terhadap manfaat barang sewa. Okey, contohnya seorang itu dia menyewa sebuah rumah. Ia boleh masuk dan tinggal di situ bersama keluarganya juga, ataupun menerima tetamu. Okey, kerana adat kebiasaan itu menetapkan bentuk dan cara menggunanya manfaat rumah tersebut. Okey, seterusnya, jika kebiasaan negeri tersebut sewa rumah yang dikenakan tidak termasuk bayaran air dan elektrik. Okey, maksudnya ke situ ketetapan hukum tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan melalui nas. Okey, seterusnya saya masuk kepada kaedah 14. Okey, maksudnya kat situ sesuatu yang terkenal menurut uruf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat. Okey. Huraian kaedah, apabila sesuatu perkara itu berlangsung secara meluas dan terkenal di kalangan orang ramai serta mereka laksanakan terhadapnya tanpa mengenakan apa-apa syarat atau jelas atau nyata, hendaklah diraikan sebagai mana suatu syarat secara jelas juga. Okey, apa yang berlangsung dari sudut adat, kebiasaan dan uruf itu dibataskan dengan apa yang berlaku atau berlangsung secara meluas di kalangan masyarakat. Untuk itu, perkara yang tidak terkenal tidak diiktibarkan. Okay, kita tengok pada rumusan kaedah. Okay, sesuatu perkara yang telah terkenal di kalangan masyarakat sebagai suatu adat kebiasaan mereka, ia mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan apabila hal tersebut dinyatakan sebagai suatu syarat yang seharusnya berlangsung di antara mereka. Antara lainnya juga, adat kebiasaan tersebut mempunyai daya yang mengikat mereka dalam bertindak. Okay, sebagaimana mengikatnya dengan syarat yang dibuat. Okay, contoh kat situ, saya ambil contohnya. Antara contohnya, adat yang biasa orang lakukan ni kan. Contohnya, adat resam kahwin Melayu. Okay. Benda ni bukanlah wajib kita lakukan, tapi sebabkan adat tu
sebabkan adat orang Melayu ni biasa lakukan di kalangan masyarakat dekat Malaysia ni, benda perkara ni tidak menjadi haram kerana perbuatan tersebut tidak selagi perbuatan tersebut tu tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Okay, kita tengok kepada pengecualian daripada kaedah. Pengecualian daripada kaedah tersebut berkaitan dengan apa yang diperlukan untuk memenuhi suatu akad, walaupun sudut adat atau tidak terkenal, ia tetap diterima sebagai suatu syarat. Okay, kita tengok pertama tu, syarat memegang atau menahan barangan yang dijualkan untuk menyempurnakan atau memenuhi bayaran harga. Okay, maksudnya kat situ, kita ni boleh pegang dulu barang itu selagi mana orang itu tidak memenuhi bayaran tersebut. Okay, seterusnya, penjamin hendaklah hadir dalam memberi jaminan. Okay, maksudnya kat situ, apabila seorang itu ingin memberi jaminan, penjamin tersebut mestilah berada pada tempat tersebut. Okay, sekian saja pada penerangan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Farhana binti Anwar. Saya akan menerangkan tentang kaedah yang ke-15, iaitu kaedah al-ma'ruf baina tujari kal masyruti bainahum, yang bermaksud sesuatu yang terkenal di kalangan peniaga seperti syarat yang berlaku di kalangan mereka. Okey, huraian kaedahnya, sesuatu perkara yang terkenal dan berlaku di kalangan para peniaga ataupun lainnya dalam bidang yang sama dengan mereka, walaupun perkara itu tidak dibuat dan tidak dinyatakan sebagai suatu syarat atau undang-undang. Ini kerana ianya mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan sesuatu syarat yang memang sengaja diadakan oleh mereka. Okey, rumusan kaedahnya. Sebagai rumusannya, adat dan uruf bentuk itu adalah bentuk uruf khusus di kalangan pedagang yang menjadi kebiasaan di kalangan mereka serta yang tidak bercanggah dengan syarak. Hal ini dikatakan ia dapat dikaitkan dengan kaedah yang bermaksud asalnya bahawa barangan itu adalah milik peniaga, di mana ia tidak keluar daripada miliknya, melainkan dengan yakin melalui pengakuan atau keterangan. Seterusnya, kaitan kaedah. Kaedah ini dapat dikaitkan dengan beberapa lafaz kaedah lain. Antaranya adalah yang pertama, maksudnya setiap apa yang berlangsung menurut adat kebiasaan sesuatu negeri yang mana ia merupakan pelengkap atau penyempurna terhadap barangan jualan, ia dikira termasuk dalam urusan jual beli tanpa perlu disebut. Yang kedua, yang bermaksud setiap apa yang mewajibkan atau menjadikan kurang nilai harga pada adat kebiasaan peniaga, ia seperti sesuatu aib. Okey, hukum furuk pula. Di antara hukum furuk yang terbentuk daripada kaedah ini adalah, yang pertama, apabila seseorang wakil disuruh menjualkan barangan kepada pewakil sama ada secara tunai atau tangguh dalam tempoh waktu yang diketahui umum di kalangan peniaga. Ini kerana untuk itu wakil tersebut tidak boleh menjualnya secara bertangguh melebihi tempoh masa yang telah dikenali umum di kalangan peniaga. Yang kedua, sekiranya seseorang membeli sesuatu barang di pasar dengan harga tertentu, namun ketika akad tidak dinyatakan secara jelas sama ada bayar secara bertangguh tu macam ansur-ansur dah, ataupun dan juga atau bayar secara tunai. Justru itu pembayarannya dikira berlangsung mengikut adat kebiasaan yang berlaku di kalangan peniaga. Seandainya bayaran bertangguh menurut adat kebiasaannya,
penjual perlu mengambil bayaran setiap bulan atau setiap minggu, dan ia berlaku mengikut adat tersebut. Ini disebabkan oleh apabila ia menjadi perkara yang kebiasaan di kalangan pedagang, adat itu dikira berada pada kedudukan yang disepakati secara jelas. Okey, seterusnya kaedah yang ke-16 iaitu la yunkaru taghayyurul ahkami bi taghayyuril azman, yang bermaksud tidak diingkari ada perubahan hukum ekoran perubahan masa. Okey, huraian kaedahnya, apabila beredarnya masa, ia memerlukan kepada perubahan kemaslahatan dan keperluan hidup manusia. Ulama fiqh bersepakat mengatakan maksudnya ialah hanya dikhususkan untuk hukum ijtihad yang dibina atas dasar adat atau mempunyai hubung kait dengan adat dan uruf sahaja, yang mana ianya meliputi segala hukum yang berdasarkan kebiasaan, di mana akan turut berubah dengan sebab berubah adat kebiasaan hidup mereka. Seterusnya, rumusan kaedah. Yang pertama, konsep kaedah tersebut selaras dengan kemaslahatan atau hukum yang dibina atas dasar kemaslahatan dan keperluan semasa. Ini di mana apabila berubahnya kemaslahatan, hukum juga turut diubah, hukum juga turut berubah, disebabkan oleh binaan atas dasar-dasar kemaslahatan tersebut. Contoh lain yang apabila berubahnya atau beredarnya masa, ia juga memerlukan kepada kemaslahatan yang sesuai dengan keadaan semasa, di mana keadaan ini membawa kesan dan pengaruh dalam pertumbuhan sesuatu hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Okey, seterusnya, kaitan kaedah. Dalam konteks yang lain, kaedah ini dapat dikaitkan dengan bentuk lafaz tertentulah. Yang pertama, kaedah pertama yang bermaksud tidak dinafikan ada perubahan hukum yang dibina atas dasar kemaslahatan dan uruf dengan sebab perubahan zaman atau masa. Yang kedua pula, yang mana ianya dijelaskan melalui lafaz Imam Al-Qarafi, yang bermaksud hukum yang disusun atas dasar kepentingan dan keperluan mengikut keperluan itu, dan ia berubah apabila berubahnya keperluan. Yang ketiga, maksudnya setiap hukum yang dibina atas dasar adat kebiasaan, apabila berubah adat turut berubah hukumnya. Seterusnya, hukum furu'. Yang pertama, disebabkan suka untuk mencari saksi yang benar-benar adil pada zaman mutakhir ini, ulama berpendapat diterima penyaksian saksi yang tidak sampai kepada keadilan sempurna, dengan syarat perlu mencari orang yang paling adil di kalangan mereka. Yang kedua, harus melantik mereka paling kurang mereka bersifat dengan sifat fasik dan terdekat memiliki sifat adil. Di sini maksudnya seperti pelantikan dan pemilihan jawatan hakim dan qadi zaman mutakhir ini juga suka dicari yang benar-benar adil dan warak. Jadi harus melantik mereka yang paling kurang seperti ini. Seterusnya, wanita ditegah keluar menunaikan sembahyang berjemaah di masjid bersama lelaki, meskipun sebelumnya ianya harus. Hal ini kerana pada zaman yang tular dengan keruntuhan akhlak dan juga akhlak yang buruk, yang teruk, dan juga hilang sifat warak dan juga takwa, hal ini menyebabkan wanita ditegah untuk keluar menunaikan sembahyang di masjid. Seterusnya, diwajibkan ada kursus kahwin, penjamin serta pemeriksaan kesihatan terhadap pasangan yang ingin berkahwin, meskipun sebelumnya ianya tidak wajib. Hal ini juga kerana zaman ini
meluas dengan isu-isu pelacuran, kekejian dan juga hilang sifat amanah. Okey, seterusnya diharuskan menetapkan hukum untuk menyekat pelacuran, maksiat dan segala faktor jenayah pada zaman merebaknya sifat fasik. Ini okey, orang pertama yang membawa dasar ini ialah Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan katanya yang bermaksud dan akan diadakan di kalangan manusia hukum-hukuman dengan kadar apa yang mereka lakukan daripada kekejian atau kedurjanaan. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.